Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan seluruh tim kita sihat walafiat. Pada malam ini saya hanya berkongsi sedikit berkenaan akidah. Panggil apa? Sembang santai. Yang mana pada malam ni perkongsian tentang akidah, iaitu mengenai kalimah syahadah, yang mana semua kita tahu kalimah syahadah itu kalimah yang asas bagi kita semua orang yang mana bukan Islam dan masuk Islam dengan kalimah syahadah. Manakala kita pula yang lahir sudah Islam, semestinya kita Islam, dan kita kena tahu berkenaan maksud syahadah itu sendiri. Walaupun pada zahirnya kalimah syahadah itu kalau kiranya diterjemahkan secara harfin, secara satu-satu, kita nampak ia mudah. Tetapi yang menjadi pegangan ataupun akidah kita, iaitu diri syahadah itu, kita mestilah memahami maksud mendalam tentang syahadah. Yang mana syahadah itu rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama, yang wajib kita percaya, yang wajib kita pegang, beriman dengan dia. Kalau perkara ataupun kalaulah syahadah itu mudah, maka tidaklah sehingga para alim ulama kita mengarang kitab berkenaan syahadah itu, dibahaskan dalam satu kitab yang tebal, di dalam kitab Hamash bagi Durus Samin, iaitu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala anhu. Nama kitabnya iaitu Diya'ul Murid, Hamash tepi. Hamash tu tepi bagi kitab Durus Samin. Jadi satu kitab yang bicara tentang syahadah itu sendiri. Jadi satu kitab, maknanya kalimah syahadah itu perlu kepada pemahaman yang betul, yang sebenar, yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita semua tahu bahawa akidah itu tunjang agama
yang mana Nabi SAW berdakwah di Makkah Mukarramah selama 13 tahun. Lama. Lagi lama daripada Nabi berada di Madinah Munawwarah. Okey. Jadi pada malam ni kita sembang santai lah. Kalau ada soalan terus tanya, dan insya-Allah saya baca insya-Allah. Okey, mengenai syahadah ataupun kalimah thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kita menyebut asyhadu, maka baris yang kita baca pada huruf dal, iaitu Muhammada, bukannya Muhammadu. Itu pada ilmu barisnya, ilmu nahwu. Okey. Jadi Muhammada, bukan Muhammadu. Kalau tak ada asyhadu, la ilaha illallah terus kepada la ilaha illallah, maka dia akan baris Muhammadu. Baris dhammah, iaitu baris depan pada kalimah Muhammadu, du tu. Jadi bila sebut asyhadu, ada asyhadu di hadapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammada, baris atas huruf dal, Muhammada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa makna yang terkandung di dalam kalimah syahadah itu sendiri. Asyhadu, aku bersaksi, ataupun bahasa lama kita kalau buka kitab-kitab lama, dia menggunakan aku naik saksi. Aku naik saksi. Samalah dalam bahasa kita yang terkini, iaitu aku bersaksi. Tak ada masalah. Itu bahasa ikut zaman semasa. Okey. Aku bersaksi, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Melainkan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Maka di situ perbahasannya iaitu la ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan yang mana yang kita menafikan. Tiada Tuhan mana? Tak ada Tuhan dah melainkan Allah. Tiada Tuhan mana yang kita menafikan, menidakkan. La itu la nafi. Maka kebanyakannya yang saya tanya masyarakat kita, bila disebut tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan, dia kata aku menafikan, tak ada dah Tuhan. Tuhan mana? Iaitu Tuhan berhala, Tuhan matahari, Tuhan api, Tuhan pokok, yang disembah oleh puak-puak orang yang bukan Islam. Tiada Tuhan, dia kata tiada Tuhan berhala. Ataupun kalau orang Kelantan sebut tokong. Tokong. Kalau orang luar panggil berhala. Okey. Jadi tiada Tuhan, dia kata aku menafikan, tak ada dah Tuhan. Tuhan berhala, Tuhan itu bukan Tuhan. Dia kata berhala bukan Tuhan melainkan Allah. Okey. Itu biasanya yang dipegang, yang diketahui oleh masyarakat kita. Itu biasa. Jadi apabila kita mendalami ilmu akidah yang sebenar, kalimah syahadah itu yang diajar oleh Nabi SAW, yang dipegang oleh para alim ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Apabila disebut kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan, maka kita kena pegang dalam hati kita, iaitu tiada Tuhan yang sama seperti Allah. Yang sama seperti Allah. Tak ada dah Tuhan yang sama seperti Allah. Manakala kalau berhala,
matahari yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam, yang menyembah matahari, menyembah api, menyembah apa-apa, itu bukannya Tuhan. Itu dakwaan mereka bahawasanya benda tersebut itu Tuhan. Kena beza. Apabila disebut ilahun, la ilaha, tiada Tuhan. Ilah itu Tuhan yang mana yang sama seperti Allah Ta'ala. Macam mana yang sama seperti Allah? Iaitu yang bersifat dengan sifat yang kamalat, yang sempurna, yang layak bagi zat Tuhan. Yang mana Tuhan itu bila sebut ilahun, Tuhan, iaitu Tuhan itu mesti bersifat dengan sifat kamalat, sifat yang sempurna, yang layak bagi zat Allah Ta'ala. Dan apabila disebut Tuhan juga, apabila disebut Tuhan, maka Tuhan itu mustahil atasnya bersifat dengan sifat yang tidak layak baginya, yang tidak layak atasnya. Sifat yang sebalik daripada sifat kamalat, sifat yang sempurna. Macam mana sifat yang sempurna? Sifat-sifat Tuhan itu banyak, tidak terhingga banyaknya. Itu wajib kita pegang dalam hati kita. Sifat Tuhan, sifat yang banyak. Cumanya di kita sebagai orang Islam yang wajib beriman kepada Allah, hanya wajib mengetahui secara satu persatu ataupun secara huraian, iaitu sifat Allah Ta'ala itu 20. 20 sifat Allah Ta'ala itu mesti diketahui secara huraian. Allah Ta'ala wujud, wujud macam mana? Allah Ta'ala kidam, kidam macam mana? Adakah kidam kita yang hidup lama ni sama dengan kidam Allah? Kalau kata Allah Ta'ala itu melihat Allah Ta'ala tu sama ke tidak dengan manusia atau dengan makhluk? Okey. Yang mana 20 sifat itu mesti kita tahu secara huraian satu-satu. Maka disitulah disitulah kita perlu belajar tentang akidah. Itu yang wajib diketahui secara satu-satu. Yang tidak wajib diketahui secara satu-satu tu banyak, tidak terhingga. Wajib tu kita pegang dalam hati sifat Allah Ta'ala, sifat yang kamalat, yang sempurna tu banyak, tidak terhingga. Tapi yang wajib kita tahu secara satu-satu itu ada 20. Sebab apa? Sebab disebut dalam Al-Quran dan hadis. Okey. Yang lain yang tu banyak lagi. Nama-nama Allah 99 tu, nama-nama Allah itu menunjukkan itulah sifat Allah Ta'ala. Ada lagi, banyak lagi. Sehingga tidak terhingga sifat-sifat Allah Ta'ala. Okey. Jadi apabila kita menyebut la ilaha, tiada Tuhan, Tuhan yang bersifat dengan sifat yang kamalat, yang sempurna, yang layak dia Tuhan itu disembah oleh makhluk, yang mustahil atasnya bersifat dengan sifat sifat yang sebalik daripada sifat kamalat. Okey. Yang mana tak ada dah Tuhan seperti Allah. Tak ada dah Tuhan seperti Allah. Tak ada dah Tuhan yang mana yang saya bagi tahu tadi. Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat yang sempurna. Adapun matahari, bulan, bintang yang disembah oleh puak-puak yang bukan Islam, itu bukan Tuhan. Yang disembah oleh puak-puak bukan Islam, berhalanya, nama berbagai-bagai nama berhala, itu bukan Tuhan. Tapi didakwa oleh mereka itu Tuhan. Adakah dia berhala itu Tuhan? Tak. Dia tak ada pun sifat kamalat. Bahkan diri dia pun dijadikan oleh manusia itu sendiri. Okey. Maka di situ kita tahu
apabila kita sebut tiada Tuhan, mana Tuhan yang sama seperti Allah. Tak ada dah Tuhan sama seperti Allah. Illallah, malaikat, hanya Allah Ta'ala sahaja. Tu. Kalau kita buka kitab lama, dia terjemah dengan tiada Tuhan melainkan Tuhan Jah. Jah, sahaja. Betul tak? Kan biasa kita buka buku-buku lama, dia akan terjemahkan tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Sahaja tu bukan saja-saja tu. Bukan saja-saja ditulis. Kita ada orang-orang yang mana tak faham kaedah bahasa Arab. Dia kata orang-orang dulu apalah terjemah sahaja aku sembahyang, sahaja. Ataupun tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Saja-saja ke? Tu. Dia menyindir. Sebenarnya dia ada kaedah dia. Kenapa ulama dahulu terjemahkan dengan pada akhir ayat itu dengan sahaja? Kerana ada kalimah la di depan tu. La tu nafi lah. Apabila la didahulukan dengan la, di tengahnya ada istisna illa, maka di akhirnya nak menunjukkan tak terima dah yang lain melainkan yang itu sahaja. Sebab tu diterjemahkan dengan sahaja. Okey, contoh perkataan kita biasa guna. Orang tanya kita, ada tak duit RM100? Okey, kita pun cakap tak ada. Tak ada. Okey. Ataupun kita kata ada tapi tak cukup RM100. Maknanya kita faham orang tu maknanya orang yang tanya kita tu faham bahawasanya kita tak ada duit RM100 ataupun tak cukup RM100. Tapi kalau kita gunakan perkataan di depan percakapan kita, orang tanya kita, engkau ada tak RM100? Okey, kita pun jawab, aku tiada. Okey, tiada tu makna la, nafi. Aku tiada duit RM100 walaupun 1 sen. Tu. Maka orang yang mendengar tu, dia akan faham, okey, dia ni 1 sen pun tak ada. Makna 100 sen pun tak ada, sikit habuk pun. Tu. Okey, sebab itu bila diterjemahkan bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, kita menggunakan kaedah-kaedah yang kita belajar daripada bahasa Arab itu, maka diterjemah kepada bahasa Melayu, maka di situlah keluar sahaja. Bukan saja-saja tu ditulis saja-saja, bukan. Tapi dia nak memberi maksud bahawasanya tak terima dah melainkan yang itu sahaja. Bila sebut tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja, jah yang Allah Tuhan yang sebenar. Tak terima dah yang lain. Itu yang nak disampaikan pada malam ini, iaitu kalimah ilahun, tiada Tuhan. Tuhan mana yang kita menafikan? Kalau sampai sekarang kita masih lagi berpegang, bila disebut kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan berhala, Tuhan matahari, Tuhan tu yang disembah oleh manusia yang kafir itu pada Allah Ta'ala. Maka kalimah syahadah kita masih lagi tidak sah. Bukan tidak sempurna, tidak sah. Apabila tidak sah, maka kita fahamlah perkara yang pertama, seseorang yang nak digelarkan sebagai Islam mestilah sah pada kalimah syahadahnya. Okey. Jadi kalimah syahadah itulah yang mengesahkan akan segala amal ibadah kita.
Yang kita duk buat amal-amal setiap hari, sembahyangnya, puasa kitanya, bayar zakatnya, hajinya, umrahnya, baca Al-Qurannya, semua itu akan dapat ganjaran apabila kita sah pada iman kita. Apa iman yang pertama yang perlu kita betulkan? Iaitu syahadah. Okey. Jadi apabila begitu, apabila disebut tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Bila sebut Allah, kalau guru saya dulu dia perbetulkan bacaan, sebutan Allah itu sendiri. Ada orang baca Allah. Dia biasa kalau masa kita duduk belajar, kita akan betul mengikut apa yang diajar oleh guru kita. Guru kita ajar alif kan, alif yang pertama Allah. Kita pun ikut dia Allah. Betul lah. Tapi yang masalahnya bila kita nak mengamalkan, nak baca di dalam sembahyang, dia jadi automatik. Jadi automatik kita akan ikut bacaan, perkataan yang kita duk sebut sebelum-sebelum ni. Okey. Bila kita nak sembahyang, okey, masa itulah kita tahu aku sebut apa sebelum ni. Allah ke Allah ke. Tu. Biasanya kalau kita tak perbetulkan, tak perhatikan, dia akan mudah menjadi kalimah alif itu, itu dengan alif ataupun dengan sebutan Allah. Jadi bila gitu sembahyang kita pun maknanya kita fahamlah takbiratul ihram itu rukun. Sebutan Allahu Akbar itu mesti betul. Apabila perkataan tidak betul, maka tidak betul lah, tidak sahlah rukun yang pertama. Bila tidak sah rukun yang pertama sembahyang kita, maka tidak sahlah sembahyang kita. Maka berhutanglah kita dengan Allah Ta'ala. Maka di akhirat kelak barulah kita tahu, ya Allah, ya Rabbi, sebelum ni aku sembahyang, tetapi tak ada pun satu catatan yang mana aku ni sembahyang. Di manakah masalah ataupun kesilapan aku ketika mana aku beribadah kepadamu. Okey. Bila kita sebut Allah itu satu nama bagi zat Tuhan. Satu nama bagi zat Tuhan. Zat Allah, zat tu zat diri Allah Ta'ala. Zat itu diri Allah Ta'ala. Nama dia Allah. Dan nama-nama yang lain tu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, itu nama-nama Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang lain. Okey. Bila kita sebut Allah, maka kita faham bahawasanya Allah itu yang bersifat dengan sifat kamalat yang sempurna, yang mana dia Allah itu layak kita sembah. Kenapa kita layak kita sembah? Kerana Tuhan, syarat nak dinamakan Tuhan, dia maknanya Tuhan itu mesti bersifat dengan istighna yang terkaya. Istighna an kulli ma siwah wa iftiqaru an kulli ma adah. Iaitu istighna, terkaya dia. Macam mana terkaya dia? Terkaya dia daripada berhajat kepada sesuatu pun. Okey. Itu maksud kaya. Ghani, al-ghaniyun. Al-ghani kita faham kaya lah. Tapi sebenarnya maksud al-ghani, nama Allah Ta'ala al-ghani itu yang terkaya, iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat pun pada sesuatu pun. Tidak berhajat kepada syurga, tidak berhajat pada makhluk dia, tidak berhajat pada manusia, tidak berhajat kepada dunia, tidak berhajat kepada apa-apa pun. Tu. Dia tidak berhajat, dia tidak berkehendak pun. Lepas tu mesti kita fikir. Lepas tu kan Allah Ta'ala suruh sembah dia. Maksudnya dia macam nak berhajat pada sembahan kita.
Sebenarnya itu tidak. Allah Ta'ala tidak berhajat pun kepada sembahan kita, iaitu dengan sembahyang kita, dengan ibadah kita. Tetapi hakikatnya kitalah sendiri yang berhajat pada ibadah kita tu sendiri. Allah Ta'ala yang maha kaya, yang sayang kepada makhluknya, dia suruh sembah dia. Kenapa? Kerana dia nak bagi anugerahkan syurga itu dengan sebab ibadah kepadanya. Maka di situ hakikat habuan ibadah itu bukan kepada Allah, tetapi sebenarnya habuan sembahyang, puasanya, ibadah kita kembali kepada diri kita sendiri, iaitu kita akan dapat pahala dan kita akan dapat syurga. Okey. Betul tu. Kita manusia lah yang berhajat sebenarnya. Jadi kalau kita nak dapat jadi manusia yang baik, kita mestilah beribadah. Kerana apa? Dengan ibadah itu, kita yang dapat habuan. Okey. Jadi Allah Ta'ala itu istighna. Dia tu ghani, kaya. Dia tak berhajat pada apa-apa pun. Tu. Dia tak berhajat pun. Itu syarat dia dah. Syarat dia. Jadi Allah Ta'ala bila sebut Tuhan, mestilah dia tak berhajat pada apa-apa pun. Maka Allah lah yang tak berhajat pada apa-apa pun. Adapun berhala itu bukan. Mereka itu, benda-benda tersebut berhajat. Nak jadi berhala patung tu, kita yang buat. Dia berhajat pada kita yang buat dia. Allah Ta'ala tidak. Jadi, Allah Ta'ala istighna. Manakala kita iftiqar, miskin. Kita ni berhajat kepada dia. Istighna an kulli ma siwah wa iftiqaru an kulli ma adah. Manakala makhluk-makhluk yang lain berhajat kepadanya, maka di situlah menunjukkan Allah itu Tuhan yang sebenar, kerana dia tak berhajat pun kepada makhluknya, dan bahkan makhluk itulah yang berhajat kepadanya. Yang memang kita berhajat. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Allah Ta'ala lah yang segala-galanya buat kita, yang mentakdirkan. Kita berhajat kepada dia. Dia tidak berhajat pun kepada kita. Kalau dia berhajat kepada makhluknya, itu tandanya dia lemah. Bila lemah itu mustahil atas Allah Ta'ala. Itu dalam perbahasan akidah lah, dalam sifat 20. Jadi di situ bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja yang Tuhan yang sebenar, maka di situ kita faham tak ada dah Tuhan lain, Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala itu tidak berhajat pada sesuatu pun, dan sesuatu itu berhajat kepadanya. Dia bersifat dengan sifat kamalah yang layak kita sembah dia. Jadi di situlah ulama memberi kesimpulan, merumuskan daripada akidah yang kita belajar, sifat 20 sifat kamalat, dan lawannya 20 ada, jadi 40. Okey, 40. 20 yang kamalat, lawan yang kamalat ada 20. Allah Ta'ala wujud, lawan dia Adam, tak ada. Lawan, jadi 40. Lepas tu ada lagi 10 lagi sifat-sifat nabi-nabi, para nabi, iaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada 4. Lawan bagi 4 jadi 8. Maka ada 2 lagi, iaitu harus. Sifat harus pada Allah dan sifat harus pada para nabi-nabi. Sifat harus pada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk ataupun tidak menjadikan makhluk. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Dan sifat yang harus bagi para nabi, iaitu sifat haruslah seperti makan, minum dan sebagainya. Itu sifat harus bagi para nabi-nabi. Jadi 50. Bila kita menyebut kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka simpulan 50 simpulan. Sebab tu dinamakan akidah.
Dia akidah itu aqadah. Aqadah itu maksud simpulan. Simpul. Ada bila kita belajar satu sifat, satu sifat, maka kita pegang dalam hati kita pun jadi satu simpulan. Pegangan kita kemahkan dia. Tu simpulan pun letak dalam hati kita. Kita simpul jadi kemah dalam hati kita, satu simpulan. Maka disebut aqaid, iaitu akidah. Maka beberapa banyak simpulan yang perlu kita simpul, kemahkan dalam hati kita. Maka bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tersimpullah segala-gala aqaid yang 50 itu di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu. Jadi di situlah tersimpulnya segala akidah mengenai Allah dan para nabi, iaitu 50 aqaid. Maka jadilah sempurnalah pegangan, sahlah ataupun sempurna atau sahlah kalimah syahadah kita yang kita wajib baca setiap kali kita sembahyang. Dan juga kalimah itulah yang mana seseorang yang bukan Islam nak masuk Islam disebut kalimah dengan asyhadu alla ilaha illallah, barulah dia Islam. Okey, habis di situ. Itu secara cepatlah. Ada banyak lagi berkenaan kalimah syahadah itu sendiri. Contohnya seseorang yang mana saya ingat, saya bagi tahulah, yang disebut dalam kitab Diyaul Murid. Apabila kita menyebut la ilaha, contohlah seseorang yang nak mati, orang kata mengajar mengucap. Bila orang nak mati, kita ajar mengucap. Mengucap yang kita ajar kepada orang nak mati itu bukan asyhadu alla. Asyhadu alla itu untuk orang yang bukan Islam nak masuk Islam, ataupun orang yang murtad nak kembali kepada Islam. Maka wajib dia sebut dengan kalimah asyhadu. Wajib. Tapi untuk orang yang hampir kepada mati, kita mengajar mengucapnya dengan kalimah la ilaha illallah. Jangan buat sama dengan macam dalam drama. Drama orang nak mati asyhadu alla, tu siap dengan harkat lagi. Tu memang bila kita nak mati, kalimah kita nak menyebut sesuatu benda tu sangat berat. Jadi ajar yang paling mudah, iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajar, selalu ajar. Dia kalau dia tak mampu, ajarlah Allah, supaya dia mati, ataupun supaya manusia itu mengakhiri kalimah dia dengan kalimah la ilaha illallah, yang mana Nabi SAW bersabda, man akhiri kalamuhu la ilaha illallah adakhalal jannah, akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Itu kalimah syahadah bagi orang yang nak mati. Tiba-tiba di perbahasan dalam kalimah syahadah ini, tiba-tiba orang tu dia mati hanya menyebut la ilaha, mati. Tu la ilaha, meninggal. Maka ada persoalan manusia. Manusia ni, dia kata apa? Dia kata bila dia tak belajar lah, dia kata orang yang menyebut la ilaha meninggal, maka dia bukan Islam. Dia mati dalam kafir, na'udzubillah. Sebab dia menafikan Allah Ta'ala, tiada Tuhan, dia mati. Tu. Dia kata dia menafikan Allah Ta'ala. Okey, sebenarnya salah. Salah kalau faham gitu. Tidak sah lagi akidah dia kalau dia berpegang gitu. Sebenarnya
bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan, Allah Ta'ala tu memang sudah ada dah dalam diri kita, mana dalam sebutan tu. Cumanya bila kita nak menyebut sesuatu benda, kita mestilah secara dia panggil secara satu-satu. Sebab lemahnya percakapan, lemahnya perkataan kita, mesti kita sebut satu-satu. Sebenarnya pada akidah, pada dalam diri kita lah, mana pada akidahnya Allah Ta'ala itu sudah ada. Macam ni lah, duit kita ada RM10. Okey. Bila orang tanya kita ataupun kita ucap, aku tak ada duit. Aku tak ada duit tu, adakah duit yang RM10 ni tak ada? Ada dalam poket kita. Cuma kita nak bagi tahu, aku tak ada duit dah. Melainkan, bila kita sebut melainkan tu, RM10 dalam poket kita tu tak ada ke? Dia ada. Dia masih ada. Cumanya kerana lemahnya percakapan kita, kita mestilah sebut satu-satu. Melainkan duit RM10 ini sahaja yang aku ada. Okey, jadi begitu juga dalam kalimah la ilaha illallah. Makna bila kita sebut tiada Tuhan, makna Allah Ta'ala tu memang dah ada. Kita dah isbat dah dalam hati kita. Isbat ni menetap dah dalam hati kita. Memang Allah Ta'ala memang ada. Allah Ta'ala sahajalah Tuhan kita. Cuma percakapan kita didahulukan dengan nafi dulu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Begitu tertib dia percakapan dia. Cuma kita nak sebut satu sekaligus gitu tak boleh. Jadi dalam hati kita, kita faham dah, bila kita sebut tiada Tuhan, mana Allah Ta'ala tu sentiasa ada. Cuma percakapan kita tu didahulukan tiada Tuhan. Sebab itu salah kalau orang faham bila orang yang nak mati diajar mengucap asyhad la ilaha illallah, tiba-tiba dia meninggal. Orang tu kata orang ni mati dalam kufur. Sebab apa? Sebab dia menafikan Allah. Tiada Tuhan. Dia kata la ilaha, tiada Tuhan. Dia tak sempat bagi tahu Allah itu Tuhan sebenar. Maka dia kata orang tu lah, dia kata orang tu mati dalam kufur. Na'udzubillah. Maknanya kalau dia faham gitu, maknanya dia tak belajar berkenaan syahadah, maka tidak sah lagi syahadah dia. Sebab kita bila kita sebut la ilaha illallah, maka memang sudah dalam diri kita, dalam iman kita, dalam akidah kita, dalam hati kita, bahawasanya Allah Ta'ala itu memang ada. Cumanya kita nak sebut satu-satu. Okey, habis berkenaan syahadah. Apa kelebihan syahadah? Kelebihannya, sebutannya, kalimahnya, zikirnya adalah zikir yang terbaik. Terbaik bagi orang yang terbaik, yang faham tentang kalimah itu sendiri. Sebab tu ramai orang yang baca la ilaha illallah tapi tidak memberi bekas, tidak memberi efek pada diri dia, sebab dia tak faham, tak mendalami akan fahamnya tentang kalimah itu sendiri. Okey. Jadi Nabi ada sebut bahawasanya kalimah yang terbaik, zikir yang terbaik, yang paling aula, yang terlebih utama, iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikirlah la ilaha illallah. Bahkan disebut dalam satu riwayat, disebut dalam kitab Diyaul Murid, orang-orang yang mana ada riwayat menyebut seseorang yang berzikir 70,000 kali kalimah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, maka zikir itu menjadi satu tiket untuk dia lepas daripada api neraka kelak. Satu tiket 70,000 kali. Biasa kalau 70,000 ni, kalau memang selalu buat lah, maknanya kita dah buat kerja apa-apa, 10,000 sehari boleh. Ada orang buat 10,000 sehari. Tu 10,000 sehari. Tapi kerja tu tak berapa nak boleh buat lah. Tapi tak apa, kalau tak boleh 7 hari, kita buatlah sebulan ke. Asalkan cukup 70,000, maka kita niat dalam hati kita, ya Allah, aku sudah cukup 70,000 ini. Aku nak jadikan 70,000 ini sebagai tiket aku dilepaskan daripada azab api neraka nanti.
Habis 70,000, kita zikir lagi la ilaha illallah. Cukup pula 70,000, ya Allah, 70,000 ini jadikan tiket bagi isteri aku. Simpan untuk dia. Tu simpanan ni bukan simpanan emas sahaja. Untuk akhirat dia simpan benda-benda yang macam ni, ibadah. Sebab apa? Ada dalam satu cerita disebut dalam kitab itu sendirilah, kitab Diyaul Murid. Ada seorang wali Allah Ta'ala, dia lalu pada satu rumah. Dia nampak seorang budak ni menangis. Maka seorang ulama ni, wali ni, dia tanya, wahai budak, kenapa kamu menangis yang sangat teruk ni? Maka kata budak itu, aku melihat, dia kata gini, ayah aku baru meninggal. Lepas tu, tengah-tengah aku bersedih, aku tertidur. Aku nampak bahawasanya roh ayah aku ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila aku sedar, maka aku menangis. Maka ulama tadi pun, dia kata, betul ke budak ni? Betul ke cerita budak ni? Betul ke? Maka ulama ni, wali Allah Ta'ala ni, dia ada simpanan zikir la ilaha illallah 70,000 ni. Dia kata apa? Aku hadiahkan 70,000 yang aku zikir itu, tiket buat ayah si budak tu. Maka tiba-tiba budak tu senyum. Ulama tadi dia niat dalam hati. Tengah dengar budak tu menangis, duk bercerita, maka dia pun niat dalam hati dia, zikir aku yang sebelum ni ada 70,000, aku hadiahkan kepada ayah kepada budak ni. Maka senyum budak tu. Maka ulama tu tanya kepada budak, kenapa engkau senyum pula, wahai budak? Maka kata budak tu, aku ditunjuk oleh Allah Ta'ala bahawasanya roh ayah aku sudah bebas. Maka ulama itu, wali Allah Ta'ala itu, tahulah bahawasanya budak ini memang benar. Memang diberi penglihatan yang gaib oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita buat simpanan untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk ibu bapa kita. Moga-moga dengan dengan pertolongan lah, mana dengan usaha kita sebagai anak, kasih sayang kita pada ibu bapa kita, kita cukupkan zikir kalimah la ilaha illallah itu untuk mereka sebagai tiket pelepasan daripada azab api neraka nanti, insya-Allah. Tu banyak lagi kelebihan kalimah la ilaha illallah yang mestinya, yang menjadi fardu ainnya, iaitu kita mesti betul benar pada akidah, pada pemahaman kita tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Ada apa-apa soalan yang menjadi persoalan lah bagi puan-puan, tuan-tuan, kalau ada saya tunggu, insya-Allah.
Okey, soalannya, adakah akidah aqaidul iman sama dengan simpulan 50? Ya. Sama. 50 yang kita belajar di dalam kitab Usuluddin, kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, itulah simpulan akidah kita, yang mana tersimpulnya di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, boleh ada satu soalan, insya-Allah.